Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik. Innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita sambung pengajian kita Majmu' Salasi Rasail. Dia sebenarnya bukan jadual kan hari ini, ganti sebab minggu depan tak ada sampai ujung bulan, sampai bulan depan dia tak ada kat sini. Kita sambung Majmu' Salasi Rasail risalah yang kedua, muka surat 72, Rumi. Jawi muka surat 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 daripada bawah. 27, 13 daripada bawah. Muka surat 27, 13 daripada bawah, Rumi 72. Kita bincang sebelum ni berkaitan dengan, masih memang dalam bab najis, kerana kitab Majmu' Salasi Rasail ni risalah yang kedua, tak ada bincang lain selain pada najis saja. Jadi kita masih lagi dalam bab najis, cuma kita membahaskan najis yang ada ketika solat, yang mana najis tu dimaafkan. Itu yang terakhir kan. Kita bincang itu last sekali. Kalau najis tu, kalau darah, contohnya darah, jika darah ajnabi dia panggil, darah orang lain ataupun darah lain, darah binatang, darah serangga ataupun darah binatang ataupun darah orang lain, bukan darah dia panggil darah ajnabi. Kita pun tahu ajnabi ni kan, kalau biasa kita gunakan dekat laki perempuan, ajnabi ni kan maksudnya bukan mahram. Dia boleh kahwin dua orang ni, lelaki seorang perempuan seorang boleh kahwin, kita panggil ajnabi juga. Sebenarnya bukan khusus untuk orang boleh kahwin tak boleh kahwin ni, bukan. Maksudnya asing. Itu asing. Jadi kita panggil ajnabi juga, tapi setengah orang panggil bukan mahram. Itu lagi cantik. Kalau bukan muhrim tu bobo lah. Takkan salah lagi daripada dulu sampai sekarang. Dulu kita selalu sebut kan, bukan muhrim kan, bobo lah. Maksudnya tukar bukan muhrim tu kepada bukan mahram. Tapi dia dari segi bahasa je, dari segi tukar, dia tak menjejaskan hukum pun. Jadi bukan mahram tu kita panggil ajnabi juga. Dua orang, tu tak boleh tu, bukan mahram. Ataupun bahasa lain, tak boleh dekat-dekat tu, boleh kahwin. Atau boleh tak boleh dekat-dekat tu, ajnabi. Kita bagi guna yang sama. Jadi ajnabi tu maksud dia asing. Jadi dalam masalah ni, jika ada darah ajnabi, darah ajnabi tu terfikir pula, masa bila pula main kahwin-kahwin pula, bukan. Darah ajnabi ni maksud darah asing. Apa maksud darah asing? Bukan darah dia, darah asing. Darah serangga, darah binatang lain, darah orang lain, yang penting bukan darah dia. Cuma kita bincang juga yang lepas,
Jika serangga tu isap darah kita, nyamuk ke apa ke, kemudian kita pun picit lah, kita tekan ke, kita apa ke, terkeluar darah yang dalam perut serangga tadi. Tak kisahlah serangga tu nama apa pun. Kita ambil contoh nyamuk pijat ke apa ke, tu darah kita tu. Lepas tu asalnya darah kita. Dia hisap, kita bunuh dia, darah dia kena kita. Sekarang darah tu darah siapa? Darah ajnabi, ataupun darah nyamuk, bukan darah kita dah, walaupun asalnya darah kita. Walaupun asalnya darah kita, tapi sebab dah masuk perut dia, kita panggil darah dia darah ajnabi. Kita bincang pasal tu lah. Jika darah tu darah asing, bukan darah dia, sikit maaf, banyak tak maaf. Saya nak ulang sekejap 2-3 minit sebab kita nak sambung kan. Kalau banyak tak maaf darah tadi tu, darah ajnabi, darah asing, bukan darah dia. Sikit banyak pula kita dah bincang lah. Yang masyhurnya besar, seposen ke bawah, sikit, seposen ke atas, seposen dulu, seposen ke atas banyak. Okay. Kalau kata ada orang kata besar lagi 5% dan sebagainya, 5% dulu kan. Itu kita dah bahas sebelum ni kan, ada pendapat macam-macam pendapat. Yang kata ada besar tapak tangan pun terima ajalah. Cuma yang paling masyhur, yang paling selamat, besar 1% ke bawah adalah sikit, 1% ke atas adalah banyak. Apa benda ni 1% ni? Darah yang ada kat badan. Darah apa ni? Darah orang lain, darah binatang lain, darah ajnabi. Maaf ketika semayang. Okay. Habis kalau darah sendiri banyak mana pun ni maaf. Tu pun kita bincang last kalau ingat lagi lah. Lepas ni cuti lama lepas ni kita ni. saya nak jalan jauh ni. Jadi banyak mana pun ni maaf. Cuma ada dobik-dobik dia. Banyak mana maksud apa? Contohnya dekat kepala, darah dekat bahu lah. Dekat bahu berdarah, maka buat balut lah. Balut sebab darah. Ke bila berdarah, darah tu banyak ni. Bila darah tak berhenti. Kalau darah berhenti, habis lah cerita. Darah tak berhenti. Maaf ke? Maaf. Banyak mana pun maaf. Kita balut kain, penuh kain tu dengan darah. Maaf juga. Sebab darah kita, bukan darah ajnabi. Kemudian dia meleleh sehingga ke tepi ni, sehingga ke bawah, masuk pergi ke peha. Maaf ke? Maaf. Sehingga ke lutut. Maaf ke? Maaf. Sehingga ke kaki. Maaf. Berladung kat bawah. Maaf juga. Banyak mana pun. Dengan syarat darah tadi tu, yang banyak tadi tu, dia lalu ikut aliran dia, laluan dia. Memang laluan dia. Sebab dia mesti turun gitu. Tapi kalaulah dia bukan duduk dekat laluan dia, darah yang banyak tadi, dia duduk kat, tiba-tiba je dekat tempat lain. Contohnya dekat tangan ni. Sedangkan tangan ni tak luka pun. Belah sini, kalau dia buat gini, mungkin kena juga sini kot. Ni maafkanlah sebab memang laluan dia. Ya, tapi tiba dekat sini, ada dekat sini. Padahal belah sini tak darah pun. Okey, maaf ke? Maaf kalau sikit, tak maaf kalau banyak. Sikit tu apa? Tadilah 1% ke bawah. Sikit, 1% ke atas, banyak. Kenapa? Sebab itu bukan laluan dia. Macam mana boleh ada kat sini? Maknanya kita tak jaga darah tu, kita tak jaga. Habis kenapa kat sini banyak pun dia maaf? Nak jaga macam mana darah tu keluar. Itu alasan dia. Itu last kali kita bincang kan. Mari kita masuk yang untuk malam ni. Tu nak bagi ingat balik je. Mana tadi? Saya ni pula hilang. Okey. Qala al-mu'allif rahimahullah taala 27 13 daripada bawah, muka surat 72 Rumi. Dan kata setengah pula, jika banyak darah kutu anjing. Banyak darah kutu. Kita dah belajar awal-awal lagi tu. Darah kutu anjing. Darah kutu anjing. Kutu yang selalunya berada dekat anjing. Kemudian dia isap darah anjing tu. Yalah dah nama kutu anjing. Dia isap darah anjing. Bila dia isap darah anjing, lepas tu anjing tu dah tak ada lah. Kalau anjing tu ada, mukhalazah kita pegang apa dia pula. Anjing tu dah tak ada. Yang ada kutu je. Entah macam mana dia kat kita pun tak tahu. Itulah cerita dia. Ya. Masa bila dia melompat pun tak tahu. Ada dekat kita, ataupun ada dekat badan, ataupun ada dekat kain. Bagi dia contoh pada kain, di badan pun sama. Okay? Dan kita pun bunuhlah dia, ataupun dia mati kat situ, tak kisahlah. Yang kita nak point dekat sini adalah darah yang dihisap tadi tu, dalam perut darah tu kena kain, kena badan. Okay? Jadilah kain itu merah.
dan banyak darah kutu. Maknanya besar mana kutu anjing? Tak Google. Besar kutu anjing macam mana? Tak peduli lah besar mana pun. Kalau nak bagi merah kain tu, mau kena 200-300 ekor kot. Buatlah masalah. Kita bukannya nak, tak semestinya kita nak amal. Yang penting kita faham konsep ataupun kaedah. Kaedah cukup dah. Kita nak kaedah tu. Banyak sangat sehingga kain tu merah. Saya rasa 200-300 ekor juga ada ni. Okay. Maka kata Syekh Istakhri, kalau mengaji kitab fiqh, kita akan jumpa Syekh ni. Banyak Syekh-Syekh lain kita akan jumpa. Ibn Hajar Syarah Ramli, itu tak payah cerita lah. Salah satunya Syekh Istakhri. Kita akan jumpa Syekh ni. Mazhab Syafi'i, Syekh yang besar lah, nama yang besar dalam mazhab Syafi'i. Tiada maaf daripadanya kerana nadir. Nadir ni jarang, pelik, bukan selalu berlaku. Jadi oleh kerana benda tu pelik, macam mana darah kutu anjing boleh sampai penuh kain, sampai kain jadi merah ni. Dia patut halus sikit, kecil sangat tu. Kecil tapi nampak kecil. Kalau 5 ekor pun takkan boleh merah, kena perhati sungguh-sungguh. Centek lalat tu je. Tiba-tiba penuh kain tu darah. Nadir, jarang, tak berlaku. Tiba-tiba berlaku juga. Nadir, benda yang jarang-jarang. Maka tak maaf. Benda pelik tak maaf. Benda pelik lah kita panggil, tak maaf. Dan kata Jami' al-Ashab, dimaaf daripadanya kerana dihubungkan dengan ghalib. Ada pendapat ulama sebahagian kata maaf juga banyak pun. Dihubungkan dengan ghalib, dengan kebiasaan. Maksudnya dia anggap kalau dah banyak macam tu, mesti biasanya banyak macam tu. Takkan tiba-tiba je banyak. Mungkin tak tahu daripada mana dia terbang. Dia bukan terbang, dia berjalan datang ke kita. Maka ada pendapat ulama kata dimaafkan juga walaupun banyak. Ini sekadar nak cakap je lah, kita tak ada kena-kena dengan anjing ni. Okay? Dan kata Syekh Damiri, telah diitlaq oleh ashab kita, telah diitlaq pukul rata, itlaq borong, boleh tak? Dia macam ni, dia sebenarnya hukum macam ni, kecuali macam ni, dia tak itlaq tu. Ini haram, dia panggil itlaq. Ini haram, tapi kalau macam ni, dia tak itlaq. Dia ada lagi, ada cerita lagi, dia panggil tak itlaq tu. Kalau itlaq, apa dia panggil? Secara umum terus, pukul rata terus, itlaq. Secara umum terus. Dan telah diitlaq oleh ashab kita Syafi'i. Pendapat ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dia itlaq. Maksud itlaq tu dia tak cerita tentang darah apa. Sama ada darah tu darah anjing ke darah apa, dia tak janji darah. Tu. Okey, semua darah gini-gini dimaaf kecuali darah. Tak itlaq tu. Sebab ada lagi cerita dia. Ada detail. Kalau itlaq macam ni, darah yang sikit semua dimaaf. Banyak semua tak maaf. Itu itlaq. Pukul rata. Mari kita baca. Dan telah diitlaq oleh ashab kita Syafi'i. Mazhab Syafi'i, ulama ni dia tak ada, dia kata secara macam tu je, dimaaf. Apa yang dimaaf? Dengan dimaaf daripada sedikit, daripada sekalian darah. Maknanya sama ada dia darah babi, darah anjing. Ni bukan kutu babi, kutu anjing ni. Darah babi sungguh. Darah anjing apa semua. Janji ianya darah, sikit maaf, banyak tak maaf. Walaupun mughalazah. Sebab tu dia kata melainkan Syekh Mutawalli, ada khilaf jugalah, diistisnakan, dikecualikan daripada yang demikian itu darah anjing dan babi. Baru logik sikit lah. Tapi kebanyakan ulama dia kata tak ada, dimaafkan darah sikit, dimaafkan darah. Darah apa? Darah babi, darah. Dia itlaq, dia pukul semua. Tapi Syekh Mutawalli kata ada istisna, ada kecuali. Sebab darah, dia ada darah najis mutawassitah, najis pertengahan, tapi dia ada najis mughallazah. Yang mughallazah ni berat. Dia detailkan. Bila dia detailkan, tak itlaq, tak borong lah. Kata Syekh Mutawalli, diistisnakan, dikecualikan daripada yang demikian itu darah anjing dan babi. Tak boleh darah anjing babi setitik, sikit, seposen, bawah seposen pun, sikit janji nampak, tak maaf. Kenapa? Kenapa? Kerana berkuat ia dengan mughallazah najis keduanya. Kerana najis tu najis berat. Bila najis berat, tak adalah dimaaf-maaf sikit. Habis kalau besar 5 sen, seposen tu bagi 4. Kecil tu. Tak maaf juga. Sebab apa? Kuatnya najis tu. Berat bukan kuat, beratnya najis tu.
Dia nak cerita balik, macam mana kalau najis mughalazah juga, tapi yang tak nampak. Tadi najis yang nampak, najis yang kata ni. Yang ulama yang kata secara umum darah saja. Darah saja semua, termasuk babi dan anjing. Dia itlak. Syekh Mutawalli kata tidak, mughalazah dia kuat, dia berat, maka yang itu dikecualikan, sikit pun tak dimaaf, ya. Dan dimaaf najis yang tiada kelihatan oleh mata yang tu mu'tadil, dan jika ada daripada najis mughallazah sekalipun. Yang ini mu'tamad. Okey. Dimaafkan najis yang tidak kelihatan, yang tak nampak, oleh mata yang mu'tadil. Mata yang mu'tadil ni mata lendek yang normal dia panggil. Normal. Yang kebanyakan. Yang mana mata tu kebanyakan. Sebab orang ada mata, sama-sama boleh tengok, tapi rabun. Ada mata tu. Ada mata, dia boleh tengok jauh. Saya pernah jumpa. Dia boleh tengok jauh, atas bukit dia boleh tengok. Jumpa seorang. Uish. Tak tahulah, kita tak nampak, dia boleh nampak jauh. Maknanya itu mata mu'tadil ke? Tak. Mu'tadil tu pertengahan. Tak. Ada orang dekat ni pun tak nampak, duduk mu'tadil ke? Tak. Habis tu mata mu'tadil kebanyakan orang. Yang tak rabun, yang biasa, orang biasa, kebanyakan. Tu. Jadi maknanya kita dah faham maksud mu'tadil. Jadi dimaafkan najis yang tak nampak. Dimaafkan najis yang tak nampak oleh mata tadi, mata normal tadi. Okey. Jadi mungkin najis tu orang yang mata dia kuat nampak. Nampak najis tu. Mata yang biasa-biasa tak nampak. Mata yang rabun lagi lah tak nampak. Okey. Soalannya, adakah najis tu dimaaf? Dimaaf. Walaupun oleh mata yang nampak. Walaupun oleh mata, aku nampak ni, sebab kau seorang je nampak, kami semua tak nampak najis ni, maka adakah dimaaf? Ada dekat dia yang nampak tadi, dimaaf juga. Dia bukan tengok nampak ataupun tidak, bukan. Kalau nampak tak dimaaf, tak nampak dimaaf. Najis kecil sangat tak nampak, nampak tak maaf, tak nampak baru maaf sebab dah tak nampak. Bukan. Dia bukan gitu. Dia kena tengok dulu. Kita boleh anggarkan kebanyakan mata orang macam mana kekuatannya. Nampak tak? Tak nampak. Tapi aku nampak. Engkau seorang je nampak. Sekarang ni najis tu terkena dekat dia. Dia maaf ke? Maaf juga walaupun dia nampak. Okay. Contoh mata yang mu'tadil, mata yang pertengahan, tak nampak najis. Contohnya apa? Contohnya tai dekat kaki lalat. Nampak? Najis yang ada dekat tai lalat. Kalau kita nampak lalat, lalat apa? Lalat hijau kan? Lalat tai tu lalat hijau kan? Lalat ni, lalat tai ni. Itu tak ada. Ada najis dekat kaki dia? Tak ada. Sebab mana kita tahu ada ke tak ada? Tak nampak kan? Kita kena kata tak ada. Yang bincang ni bukan itu. Itu memang awal-awal lagi tak ada. Selesai. Walaupun kebiasaannya dia duduk dekat najis. Yang lalat hijau besar tu. Yang ini, yang nak kata yang dimaaf ni, yang itu bukan dimaaf, itu suci. Faham? Lalat tai, boleh kata gitu. Kita jumpa dia, tengok dia, lalat. Kaki dia suci. Bukan dimaaf, suci. Yang kata dimaaf ni, kita nampak dia tengok ada najis kat situ. Dia pun landing time. Pop duduk atas tu. Maknanya kena tak kaki dia? Mestilah kena. Lepas tu selang berapa lama dia naik. Okey. Ada tak najis? Ada. Sebab tu kita nampak tadi duduk situ ada. Nampak tak? Tak nampak. Siapa tak nampak? Kita tak nampak. Mata kita normal. Tak nampak, maka maaf. Yang tu dia maaf. Jangan salah faham. Nanti kita tengok, tak apa, semua lalat banyak-banyak ni dimaaf. Itu bukan dimaaf. Itu memang suci. Sebab tak ada bukti pun dia duduk atas tai. Dia duduk atas najis. Kenapa kita nak kata dia entah ada najis? Hukum fiqh tak gitu. Mana boleh? Memang dia duduk kat najis. Entah. Memang entah duduk kat belakang. Duduk main entah. Tak ada. Suci. Lalat tu suci. Kaki lalat tu suci. Walaupun lalat tu lalat najis sekalipun. Suci. Yang ini yang memang kita nampak najis. Dia landing tu.
Syuh, duduk situ. Lepas tu dia pun setelah 5 minit dia terbang. Syum, dia masuk dekat kita punya kuih. Duduk atas karipap. Pup. Kita pun syuh. Halau. Boleh kan tak? Boleh, dimaafkan. Habis kalau kita letak karipap, datang mana punya lalat, tak tahu lalat daripada mana, singgap. Itu suci, bukan dimaaf. Itu suci. Dua-dua boleh makan. Cuma lalu kan tak lalu je lah. Tak lalu tak payah makan. Cuma nak bagi tahu suci. Kalau dia ada kat kita, pop ada kat kita. Suci. Kalau katalah kita tak tahu lalat tu daripada mana, suci. Walaupun lalat tu lalat najis. Kan dia lalat kan ada banyak jenis kan. Ada lalat yang biasa ni. Lalat dia urang tahi aja, dia warna hijau. Kita lalat ni tiba-tiba ada kat sini. Suci. Ni tengah sembahyang tengok ada tahi kat situ. Buat masalah je ni. Dia pergi situ, kita dah nampak dah. Tak khusyuk dah. Dia syup. Maaf dia atas sini. Dia maaf. Bukan suci lagi. Tak suci, najis. Tu nampak kan. Tapi nampak tak dekat mata? Tak nampak. Dia maaf. Tu maksud dia. Najis yang tiada kelihatan oleh mata yang mu'tadil jika daripada najis mughallazah sekalipun. Mughallazah, walaupun babi duduk sebelah, anjing duduk sebelah, duduk buang air apa semua, kita sembahyang kat sini. Ni buat contoh je lah. Tak payah nak imagine. Nak bagi tahu berkaitan dengan najis ni, ianya dimaafkan. Dia pergi dekat najis atau pergi duduk dekat anjing babi tu, kemudian dia pergi dekat najis, katalah lalat. Ni contoh lalat je, letaklah lalat ke nyamuk ke apa ke ataupun kutu ke, tak kisah. Sama je. Kan kaki dia kecil. Duduk situ kat babi sebelah tu. Betul dia datang dekat kita tengah semayang. Dia maaf. Walaupun dia naik. Tadi baru dia lepas. Dia maaf. Dia maaf. Okay. Macam tu juga najis yang tak kelihatan oleh mata. Mungkin buang air. Buang air kecil. Biasanya bukan tak nak mandi lah. Kemudian mungkin dekat toilet ke, dekat pejabat ke apa. Lepas tu mungkin ada percikan. Dah tahan kencing lama sangat, lajulah momentum dia keluar. Mungkin ada percik. Okey. Ada halus, boleh jadi halus ada. Maaf. Nampak tak? Nampak tak? Tak nampak. Mata biasa, mata mu'tadil. Dia maaf. Tapi kalau kaki lah, kalau bab kencing ni kaki lah, dia dapat rasa air, dapat rasa percikan, menandakan besar, menandakan ianya tak sikit. Jadi kalau apa kita panggil, reseptor dekat kaki, kat kulit kita kan ada reseptor kan. Kalau kena air kan terasa. Kalau lah masa kencing tu terasa air tup, maknanya besar, wajib basuh. Tak maaf. Habis yang maaf macam mana? Yang maaf yang tak terasa. Mungkinlah dia terpercik sebab nampak, tapi rasa tak? Tak rasa dekat kaki. Maaf. Tu. Maknanya kalau kulit terima ada air ketika kencing tu, maka dia besar, wajib basuh. Jika tak rasa, dia maaf. Jadi hilanglah bab was-was. Sebab ada orang was-was, dia kencing gitu, lepas tu dia keluar, dia tukar bab seluar, padahal tak kena pun. Dia jadi was-was sebab terlebih. Dah tak kena. Dia kata entah masa tadi tu terkena seluar, tapi tak rasa. Habis menyusahkan diri dia. Dia maaf. Kalau dia rasa je, menandakan besar lah. Kalau dia rasa, cari-cari kena tu kan, tapi rasa kat kaki, maka wajib basuh. Tak maaf, besar lah tu. Besar. Jadi kalau kulit dapat detect ada, dia tu besar. Besar tu maksud boleh nampak dan tidak dimaafkan. Tapi kalau tak rasa, agak-agak dia maaf. Macam tu juga wap. Air kencing panas sangat, naik wap. Agak lekat kat hidung. Wap dia. Maaf juga kat hidung tu. Maaf juga. Nampak? Kena naik wap macam masak air. Terus tu kan. Nampak, tahulah. Macam mana boleh kata ada wap? Sebab bau kuat. Maknanya ada wap. Panas tu ada wap naik. Sebab tu boleh bau. Maka dia maaf tak? Mana maaf? Tak nampak. Tak nampak, dia maaf. Sama juga walaupun dia masuk dalam lubang hidung. Okey, dan jika ada kena beberapa tempat yang bercerai-cerai. Kena sikit tak kisahlah, darah ke air kencing ke apa, najis lah.
Sikit yang dimaafkan. Kurang 10 sen, tapi banyak tempat. Ya. Dan jika ada kena beberapa tempat yang bercerai-cerai, dan jika dihimpunkan, maksud jika dihimpunkan ni kita agak-agak fikir-fikir. Ni sikit, kaki sikit. Oh, banyak sangat merecik ni kalau kencing. Teruk sungguh dia kencing. Kalau merecik lah. Kalau merecik yang dia rasa. Kalau yang dia rasa memang tak maaf awal-awal dah. Ni dia tak rasa. Dia cuba fikir-fikir. Bukanlah. Maknanya bukan air kencing lah. Maknanya darah. Darah sini sikit. Tapi dimaaf. Setiap satu tu dimaaf. Kecil lah. Okay? Tapi kalau campur ni, dan jika dihimpunkan, kita anggap-anggap akan semua najis tadi yang dimaafkan tadi sebab sikit, niscaya kelihatan. Maka dimaaf daripadanya jika sedikit pada uruf, tetapi yang lain daripada mughallazah. Kalau kata ada sikit, kita cuba fikir-fikir, kalau digabung besar mana? Besar lebih pada 10 sen. Tak, maaf. Sebab banyak. Walaupun dah gabung, tetap sikit lagi daripada 10 sen, kadar 10 sen tadi. Maaf. Biasanya darah ayam biasanya. Masa sembelih tu dia kena pandai. Tak pandai dia akan merecik kat kita balik. Bila masa berecik tu, janji boleh makan daripada tak putus kan. Tak putus, baik. Tak apalah, nanti boleh basuh lah. Buff. Kena kat mana? Kat baju. Dia punya pergi tu. Gitu. Maaf tak maaf? Banyak ni kalau campur-campur. Tapi dah halus. Maka kalau banyak tu maksud lebih 10 sen. Lepas kita anggar-anggarkan. Tak maaf. Kalau kecil pada 10 sen, maaf. Dan dia kata lain daripada mughallazah. Mughallazah kecil mana pun tak maaf. Cerita tadi kan. Yang ini selain daripada mughallazah anjing babi. Dan dimaaf daripada darah yang keluar daripada hidung. Yang ini yang kena dengan kita lah pula. Yang tadi macam tak ada kena-mengena yang kita belajar hukum aja. Dan dimaaf daripada darah yang keluar ia daripada hidung dan mata dan telinga. Jika sedikit pada uruf, inilah yang dimuktamad oleh Syekh Ibn Hajar. Kata tadi, kita kembali balik. Darah keluar, banyak mana, darah sendiri, banyak mana pun dimaafkan. Asalkan dia masih lagi duduk dalam laluan aliran dia. Sebut tadi kan? Dimaafkan. Kalau semayang, teruskan semayang, sah semayang, tak perlu qada. Sebab memang jalan dia, banyak mana sekalipun darah sendiri. Kecuali darah tu keluar dekat lubang. Darah tu keluar dekat lubang, tak maaf. Darah yang keluar dekat lubang, tak maaf. Darah yang keluar selain daripada lubang, maaf walaupun banyak mana sekalipun. Ni darah sendiri darah sendiri. Darah orang, darah ajnabi sikit sikit je maaf, banyak tak maaf. Lubang apa? Kubul-dubul, memanglah batal wuduk dah keluar kau tu. Settle 2. Kubul-dubur. Kemudian ada lubang lain kita, iaitu hidung, mulut, telinga. Dia ada cakap mata tak? Hidung, mata, telinga. Mulut tak cakap. Oh, mulut. Kena cakap mulut tu, kena dobek mulut tu. Mulut pun sama. Mulut tu maksud ni. Bukan mulut ni. Mulut gusi dia akan bincang nanti. Bukan mulut gusi ni, mulut ni. Maksud mulut tu daripada ni, muntah lah apa lagi. Keluar kan? Muntah. Tambah satu lagi mulut, tak ada mulut. Dimaafkan daripada darah yang keluar daripada hidung, mata, telinga, mata ni bukan rongga. Bolehlah mata, telinga dan mulut. Mulut tu maksud bukan mulut gusi bukan mulut ni mulut ni. Keluar ke mulut. Kalau dalam gusi dia ada hukum lain. Maksudnya gigi berdarah, gusi berdarah tu dia ada hukum lain. Jadi dimaaf kalau keluar sikit, tak maaf banyak. Keluar darah ke hidung. Banyak macam tadi 10 sen. Tengok ada sikit 5 sen aja. Maaf. Kalau banyak biasanya kalau keluar kat hidung banyak lah kan. Jadi telinga pun sama. Apa salah selain macam. Tengok ada sikit je darah. 5 sen, besar 5 sen. Maaf. 10 sen ke atas, tak maaf. Walaupun darah sendiri. Habis kata banyak maaf. Itu darah keluar bukan kot lubang. Telinga, mata. Sekesat ada darah. Menangis keluar air mata darah. Hidung, mata, telinga. Muntah pun sama. Keluar sikit, dia maaf. Masuk mulut, maaf. Tapi kalau telan balik, batal. Sebab dah keluar dia telan balik, batal. Dah keluar ke mulut, kena ditelan balik, batal sembahyang. Tapi kalau keluar sikit, maaf. Simpan. Kalau bukan masjid, ludah. Kalau masjid, tak boleh ludah. Macam mana nak buat? Kalau ada ni, kain-kain ni, pakai je lah.
Lepas tu basuh tak apa. Tak ada kain, poket ada poket, ada poket. Ni kan. Ni dalam ni ada ni. Tak kisahlah gusi berdarah ke apa, yang penting tak boleh telan. Telan batal tengah sembahyang ni. Sembahyang fardu, batalkan sembahyang fardu, dosa. Macam nak buat? Ridak ke apa tak ada. Nak ambil apa? Buat macam ni, tangan habis Ni masjid. Kalau masjid tak boleh ludah, haram. Kalau rumah boleh. Masa nak turun tu, tapi jangan ada bunyi ludah gitu. Tak apa, rumah sendiri. Masjid hukumnya haram, tak boleh. Buat macam mana? Ni. Dah tak ada dah sarut apa? Tisu apa semua tak ada. Ludah. Nak buat kan, kalau buat tu geli pula. Masuk sini. Masuk dalam poket. Meleleh. Orang tengok apa hal ni. Tak apalah. Nak macam mana? Ambil baju, tarik baju boleh. Macam lebih pada 3 gerakan, batal pula nanti. Macam mana nak buat? Macam ni penuh kat sini. Buat. Kena fikir benda ni sebab akan terjadi. Bila terjadi nak buat apa? Nak penuh. Penuh dalam tu. Lepas tu lama air liur makin banyak. Lepas tu nak baca Fatihah macam ni. Lepas tu tak sah sembahyang. Lepas tu benda ni tak payah fikirlah. Akan jadi. Dia bila ada darah, bila ada muntah sikit yang keluar sikit tu kan, macam jeluak tu sikit yang keluar sikit, dia akan tak sedap mulut, dia akan air liur akan keluar banyak. Kalau tu baru rakaat yang pertama, ada lagi 3 rakaat nak baca rukun qauli macam mana? Macam ni alhamdulillah. Macam mana? Macam mana? Masa tu takkan nak buat apa? Batalkan kerja, sia-sia buat kerja haram. Batalkan sembahyang, ludah kat luar. Tak boleh. Jadi macam mana? Itulah, kalau kat rumah ludah ajalah kat tepi, belah kiri. Belah kiri. Kalau dekat masjid, buat macam ni kot. Atau kalau ada benda ni senang macam ni. Ataupun dalam poket. Ataupun ludah dekat baju. Buat macam mana pun. Jangan nak imagine banyak-banyak. Geli. Macam tu lah. Jadi kena tu. Jadi hidung, mata, telinga. Sebab tu kalau keluar ikat hidung banyak, kat telinga banyak, mata banyak, muntah pun banyak tu maksud portion tu je lah. Okay, itu cuma anggaran aja. Maka batal. Kalau sikit tak batal. Dia keluar banyak, maka batal. Sebab tu antara cara helah ketika kita sembahyang jemaah, kita nak keluar saf adalah tutup hidung. Macam ni. Biasa tengok kalau kitab banyak-banyak kita turas, dia akan kata ketika nak keluar tu tutup hidung. Bukan tutup hidung. Maksudnya tutup hidung. Jadi bila kenapa dia nak keluar saf dalam keadaan masih lagi sembahyang? Terkentut. Apa lagi terkentut je lah. Apa lagi? Nak buang air besar. Nak buang kecil yang besar sama memang tak boleh tahan, nak keluar dah hujung-hujung. Sikit. Apa lagi? Terlupa matikan enjin kereta, baru beli pula tu. Itu nak jaga harta. Maqasid syar'iyah, nak jaga harta, boleh batal kan? Jika berbahayalah. Kalau kat rumah dah kunci pagar, tak kunci tak matikan enjin, tak boleh berhenti sebab rumah kita selamat lagi. Ini parking tepi jalan, enjin hidup, tingkap turun, macam sedekah je. Macam nak sedekah je tengah sembahyang, boleh batalkan. Antara maqasid syar'iyah, tujuan syariat adalah antaranya nak menjaga harta, maka boleh batalkan. Antaralah. Ataupun nak buang air, ataupun apa-apa terlupa anak ada dalam kereta, baby. Tutup habis dah. Manalah tahu, buatlah masalah macam mana pun. Ataupun yang paling biasa sekali, terkentut atau terbatal wuduk ketika sembahyang. Dia jadi makmum ni, nak keluar tu disunatkan ni begini, tutup hidung. Maka kalau kita belajar kitab, dia kata tutup hidung. Kalau tanpa kita tanya guru apa maksud tutup hidung, dia ikut macam ni. Sebab saya pernah tengok tergelak-gelak tengah sembahyang, nasib baik tak batal, nak tergelak tutup hidung dia. Bukan maksud tutup hidung macam ni. Tutup hidung macam ni maknanya aku dah kentut tepi. Bukan. Tutup hidung tu macam ni. Tu bahaya kita baca kitab je sendiri memang bahaya. Tutup hidung tu macam ni. Bukan macam ni. Kenapa sunat tutup hidung macam tu? Dah batal-batal belah Mana boleh pura-pura sembahyang? Pura-pura sembahyang haram. Maksudnya buat-buatnya sembahyang tapi tak sembahyang ikut dia kan? Haram. Keluar macam tu je boleh. Bla-bla. Tepi sikit macam tu kan? Boleh. Tapi makruh sebab nak ganggu orang ni. Kita nak duduk tepi-tepi orang dan kita akan ganggu orang punya khusyuk. Ganggu kat mana orang punya khusyuk? Dekat orang punya fikiran.
Kalau ada kita punya langsir, kita punya dinding ada burung, kita semayang, kita teringat, burung ni cantik, lepas ni nak pergi zoo lah, dah makruh dah burung tu. Kita tengok apa-apa, lepas ni nak kita tengok, maka yang depan kita tu semua makruh, sebab dia akan mengganggu fikiran kita, maka itunya makruh. Sama juga kalau orang lalu agak-agak makmum fikir pun, ketuk lah tu, ketuk homo ni, contoh ini mesti apa ni, terkeluar najis, terkincit ke apa, macam-macam dia nak cakap. Dia nak cakap dalam hati dia, maka makmum tadi hilanglah khusyuk. Jadi kalau buat macam ni, maksudnya apa? Helah. Maksud apa? Darah keluar kat hidung. Tu cerita ni. Bila darah keluar kat hidung, batal. Jadi tu buat gini. Bukan tipu, helah dia panggil. Jadi orang taklah kata bukan-bukan. Orang cakap dia batal. Tepi sikit. Tempat nak lalu tepi. Boleh tepi sikit. Jangan berhati-hati dengan dada. Jangan kita nak bagi dia, kita buat gini. Jangan, batal kita. Habis tu macam mana? Kita undur sikit, ataupun tak payah undur pun, masuk belakang orang. Jadi belakang orang, bahu kita, ni bahu orang kan, sebelah kan, macam ni kan, kita masuk belakang dia. Separuh aja. Dia lalu pergi balik. Jangan orang belakang masuk depan lah. Yang ni macam mana pula? Kita tunggu kat luar tu, tunggu kat slipper dia, siap. Bila masuk sini sikit, separuh aja, lalu pergi balik. Nak jaga dada. Sebab tu batal kalau hidung berdarah banyak, sebab dia keluar ikut rongga. Bila keluar ikut rongga, tak maaf. Kalau banyak, sikit saja maaf. Kalau keluar bukan ikut rongga, okey, maka dimaafkan. Banyak mana sekalipun, ikut aliran dia lah, aliran dia. Dan kata Syekh Jamal, ni satu lagi ulama yang selalu akan disebut nama dalam kitab-kitab fiqh. Kata Syekh Jamal, iaitulah yang patut. Itulah yang patut dengan muhasinis syariah, yakni keelokan hukum syariat. Itu yang patutnya. Maksud yang patutnya, keluar banyak, tak maaf. Kat hidung apa tadi, keluar sikit, maaf. Itu yang patut, itu yang molek dengan syariat. Sebab kita nak menghadap Allah. Bila nak menghadap Allah, eloklah. Kalau banyak-banyak, tak apalah batal. Kalau sikit-sikit tu, maaf lagi. Itu maksudnya. Dari segi keelokan ibadah tu, elok dah hukum yang kata Ibn Hajar kata ni. Keluar kot rongga, banyak tak dimaaf, sikit dimaaf. Sebab apa? Sebab dia keluar kot rongga. Bila keluar kot rongga, dia akan berhenti. Kalau orang keluar kot rongga tak berhenti-henti, tak lama mati orang tu. Keluar darah. Jadi dia akan berhenti. Habis tu keelokan mahasin syariah dari segi keluar ikut bukan rongga, banyak mana sekalipun dimaafkan juga. Kan tak elok tu, banyak sangat najis. Tak elok juga kerana benda tu kita tak boleh nak kontrol, atau nak stop macam mana, dia keluar aja, tak boleh kontrol. Sedangkan keluar ikut rongga ni, dia akan berhenti. Dia mesti akan berhenti. Sebab kalau dia tak berhenti, kita akan mati. Keluar darah kat hidung 3 jam, keluar je. Tak boleh jadi gitu. Dia akan berhenti, dan perlu diberhentikan kalau dia tak berhenti. Sebab kalau tak diberhentikan, dia akan memudaratkan pula. Maka kerana tu, kata kat sini, kata Syekh Jamal, dia cuma nak bagi tahu hikmah kat kita, itulah syariat kita terbaik, keelokkan syariat. Kalau dah tak boleh nak buat apa, baru dia maaf. Kalau dah masih lagi boleh buat, kenalah buat dulu. Kalau banyak keluar, tak dimaaf. Kalau sikit, maaf. Maka bersalahan bagi Syekh Ramli. Syekh Ramli kata tidak. Maka tiada maaf sama ada banyak atau sedikit, kerana bercampur ia dengan ajnabi, iaitu dhaif. Ini pendapat dhaif. Kata Syekh Ramli, banyak ke sikit keluar kat rongga, tak maaf juga. Kata Syekh Ramli. Kata Ibn Hajar, banyak tak maaf, sikit maaf. Ibn Hajar. Syekh Ramli kata tidak. Yang Syekh Ramli dhaif tu, iaitu dhaif. Yang Ibn Hajar mutamad, iaitu sikit maaf, banyak tak maaf. Syekh Ramli, sikit ke banyak ke tetap tak maaf. Yang keluar kat rongga, keluar kat rongga. Sebab apa? Sebab keluar najis ni, kita nak menghadap Allah. Kalau kita kan, walaupun najis tu dimaafkan lah bagi Ibn Hajar, tapi bagi Syekh Ramli tidak. Baju kotor, busuk dengan daki, sah tak buat semayang? Tak basuh 10 hari, pakai hari-hari, pagi sampai, bukan pagi, 24 jam pakai, 10 hari. Baju kain, berdaki, hitam, berbau dengan peluh, buat semayang sah? Sah. Okay. Kita buat pergi kerja tak?
Tak apalah sah semayang, tapi kita pakai tak baju tu nak buat kerja. Rasanya kita ambil MC, sanggup ambil cuti tanpa gaji daripada pakai baju tu kan. Sedangkan kalau semayang sah, kita pun tak tergamak nak pergi kerja dengan baju yang berbau, dengan baju yang kotor macam tu. Kita tak tergamak nak pergi kerja. Sedangkan semayang sah, dia bukan najis, dia daki. Daki tak najis. Ini kan pula nak menghadap Allah. Takkanlah dia najis. Najis tu najis. Sikit pun. Nak menghadap bos, nak menghadap kawan-kawan pejabat pun, memang tak pergi lah dengan bau macam ni. Contoh nak bagi tahu. Jadi tak layaklah kita menghadap Allah dalam keadaan ada najis walaupun sedikit. Maka kata Syekh Ramli, dia keras. Dia kata tak maaf sikit pun. Masalah. Jika berdarah oleh hidung berdarah di dalam sembahyang atau tiada? Sembahyang ke tak sembahyang ke tak apalah. Cuma nak beritahu hidung berdarah. Maka dijawab oleh setengah ulama dengan bahawasanya tiada batal. Tak batal. Jika kena badan sekalipun tak batal. Jika darah tu kena badan atau berpindah lah, sebab di hidung dah berpindah kan, berpindah, kena badan pun tak batal. Jika sedikit pada uruf, sikit yang tak batal, banyak batal, dah sebut tadi. Dan jika berdarah ia dahulu daripadanya, maksudnya berdarah sebelum semayang. Dah berdarah tadi tengah semayang, ni sebelum semayang berdarah, boleh semayang? Tak boleh. Dan jika berdarah ia dahulu daripadanya, sebelum semayang berdarah, nak semayang ni pukul 3 nak semayang Zuhur, berdarah hidung, berdarah ni dahulu daripadanya sebelum semayang, maka jika diharapkan putusnya sebelum habis waktunya, maka dinantiakan dia, maka wajib tu dinantiakan dia. Kalau lah keluar ni pukul 3 nak semayang Zuhur, keluar kalau keluar berhenti basuh semayang lah, maksudnya keluar tak berhenti, keluar tak ada, lap ada nak semayang Zuhur contohnya dah pukul 3, adakah boleh semayang? Diharap. Maka jika diharap putusnya, apa maksud diharap putusnya? Diharap putusnya agak-agak. Kalau dia tengok agak-agak berhenti tak? Macam tu, apa panggil? Kan? Agak-agak. Diharap tu, ini berhenti ni, sekejap lagi ni. Putusnya sebelum habis waktu, sebelum 4.30. Kalau sekarang lah asal 4.30, pukul 3 keluar ni, dia berhenti kot sekejap lagi. Tu maksud, maka dia harap putusnya. Berhenti kot, mana ada orang berdarah lama-lama, dia kata gitu. Maka dia mengharapkan dia agak akan berhenti. Ada masa sejam setengah lagi, 3 sampai 4.30, maka wajib tunggu. Tak boleh semayang. Sebab keluar ada darah, ada najis dan tak berhenti-henti. Itu kalau dia sangka dia agak akan berhenti sebelum habis waktu. Jadi kalau katalah tak berhenti-henti juga, maka ujung-ujung tu kena semayang lah. Dalam agak-agak 15 minit kot. Yang agak-agak sempat lah basuh nak ambil wuduk, nak semayang, ujung-ujung tu 15 minit lebih kurang dia kena semayang sebelum habis waktu. Sebab sangkaannya, ramalannya tak benar. Macam mana? Maka dia wajib semayang waktu tu. Dalam waktu saya anggar lebih kurang 15 minit lah. Sebab nak cuci, nak wuduk, nak semayang, lebih kurang 15 minit sebelum cucilah. Sebab dia ingat berhenti, sekali tak berhenti. Okay. Tapi dia tak boleh semayang awal-awal. Pukul 3 alah, semayang je lah, tak boleh. Sebab dia rasa akan berhenti. Dan jika tiada harap putusnya sebelum habis waktu, tiada harap ni memang tak berhenti-henti. Mungkin dia tahu melalui pengalaman, mungkin doktor cakap, mungkin tak tahulah, dia rasa tak berhenti ni, memang tak berhenti. Pukul 3, 4.30, sejam setengah tak berhenti. Dia berhenti entah pukul berapa, malam karang baru berhenti ni. Dia rasa gitu, dia yakin gitu bahawa dia tak berhenti. Okay? Itu maksud. Dan jika tiada diharap putusnya sebelum habis waktu, sah. Macam tu je, sah. Maka mana sah semayang? Sah semayang mana ni? Pukul 3 itulah. Tadi tak boleh semayang awal, sebab dia kata putus kot, berhenti. Maka dia wajib tunggu hujung-hujung. Dah hujung tak berhenti juga, kalau dia tunggu juga habislah waktu. Maka dia wajib semayang hujung-hujung dengan syarat dalam waktu lagi. Tapi kalau dia tak berhenti ni, tak berhenti, dah tahu dah tak berhenti. Macam mana dia tahu tu? Mungkin ialah pengalaman gitu lah. Okey.
maka dia boleh semayang awal-awal lagi. Pukul 2 ke, pukul berapa dia nak semayang, dia boleh semayang. Okay? Sebab dia kata kalau tunggu pun memang tak berhenti. Dia kata gitu. Maka dia boleh semayang awal. Tapi ada syarat. Macam mana nak buat? Maka hendaklah dibasuh akan dia. Basuh akan dia. Dia hidung lah. Hidung, telinga, mata, mulut. Kalau yang keluar tadi tak kisahlah. Kalau dalam bab ni, bab keluar kat hidung, kias kalau yang lain. Dia basuh dulu. Basuh. Okay? Kan dah kata tadi, dia keluar. Mana kalau basuh keluar juga. Ya, tapi wajib basuh. Habis basuh, dia keluar balik. Wajib basuh juga. Sebab tu kata wajib basuh. Walaupun dia dengan membasuh tu tidak memberhentikan darah, dia tetap keluar, tetap juga wajib basuh. Sebab nak semayang pukul 3 ni. Ya? Lepas basuh akan dia, kemudian disumbat di dalamnya. Ambil. Di dalamnya seumpama kapas. Seperti orang salisul baul. Inilah yang mu'tamad. Sumbat hidung dengan kapas. Itu pun berkait dengan kalau boleh bernafas. Kalau sebelah aja keluar, kalau hidung sebelah aja keluar, sebelah lagi boleh bernafas, maka wajib sumbat dengan kapas. Kalau ini dah sumbat ataupun dua-dua keluar, sumbat dua-dua, nak menyamur macam mana? Nyamur kat mulut boleh? Oh tak boleh nyamur kat mulut, dia masalah. Maka tak perlulah sumbat tadi. Jangan. Maknanya sumbat tu dia berkait juga, berkait dengan selesa ataupun bukan selesa, memudaratkan ataupun tidak. Kalau memudaratkan tak payah sumbat, tapi tak sebut dalam kitab. Dia kata sumbat, wajib sumbat tu, wajib tu. Wajib sumbat jika tak memudaratkan. Kalau telinga keluar, kata kalau lebat telinga keluar, memang tak berhenti. Ni kalau telinga berdarah macam ni, memang tak berhenti. Sekarang pukul 3 dah ni, nak semayang ni, boleh. Sebab dia yakin tak berhenti, sumbat. Sebab kalau telinga tak ada masalah kot sumbat. Sumbat wajib sumbat kapas. Lepas sebelum tu basuh dulu. Lepas basuh dia keluar, tetap juga wajib basuh. Maksudnya basuh dia keluar, sumbat. Kita kata baik tak payah basuh. Sama je, lepas basuh dia keluar juga, wajib juga basuh. Wajib basuh walaupun dengan basuh tu keluar. Hidung macam tu juga. Mata tak boleh sumbat. Mata tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa, takkan tutup macam mana? Mata tak boleh buat apa, tak payah sumbat lah. Apa lagi? Perempuan istihadah. Perempuan istihadah wajib sumbat. Wajib sumbat perempuan istihadah. Yang keluar darah istihadah, dia nak wajib semayang, tak semayang berdosa. Yang mana dia tak tahu istihadah dia berhenti bila. Maka wajib sama juga, istinja, basuh. Walaupun basuh lepas tu keluar, wajib cari kapas, sumbat. Sama juga dikait dengan sumbat jika tidak memudaratkan. Jika memudaratkan baru tak payah sumbat. Cuma sumbat tu wajib jika tidak memudaratkan. Lepas tu dia kata kat sini seperti orang salisul baul. Salisul baul ni kencing tak berhenti. Kencing tak berhenti. Besen. Bunyi gitu, besen. Dedah orang panggil juga, dedas. Ada orang bertukar dedas atau dengan dedas tu maksud salisil baul lah, dengan tak lawas. Jangan bertukar. Kencing tak lawas, lepas kencing dia akan keluar tapi sikit, kejap je. Dia keluar 2, 3, 4 titik, lepas tu tak keluar lah. Itu tak boleh. Itu tak masuk dalam salisul baul. Itu tak boleh. Tak boleh dengan maksud apa? Dia kalau keluar, dia wajib basuh apa semua. Orang salisul baul, tak cerita lagi salisul baul. Orang yang keluar air kencing macam tu, yang tak berhenti, air kencing dia keluar setitik, katalah sikit, dan tak sempat nak wudu, nak basuh, nak wudu, nak semayang, keluar setitik lagi. Lebih kurang berapa minit? 5 minit. 5 minit setitik, 5 minit setitik, 5 minit setitik, 5 minit setitik, 5 minit tak sempat nak basuh, wudu, basuh, lepas tu dia suruh sumbat apa semua ni, cawat apa semua, wudu, semayang, memang tak sempat. Maka orang ni salisul baul. Orang ni salisul baul, iaitu orang yang tak ada masa untuk basuh, wudu, sembahyang, tak ada masa. Sebelum nak habis dia akan keluar balik. Sebelum nak habis dia akan keluar. Habis waktu tadi tu. Maka baru nama salisul baul. Tapi kalau dia buang air gitu, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Tengah semayang, tengah apa, keluar sikit. Keluar sikit. Lepas tu tak keluar dah. Itu bukan salisul baul, itu kencing tak lawas. Itu ada masalah. Habis tu macam mana orang macam ni?
Ketika keluar ketika semayang, batal wuduk, batal semayang, wajib basuh semayang lain. Dia bukan salisil baul. Dia cuma Allah uji dia, kadang-kadang kena semayang 2-3 kali. Sebab semayang keluar, batal, dibasuh apa semua, semayang lagi, batal. Gitu. Batal balik. Lepas tu semayang 3 kali 3, tak batal dah, tak keluar dah. Dia keluar sekejap-kejap gitu aja. Yang kata salisil baul ni, daimul hadath ni, 5 minit aja. Keluar setitik, 5 minit keluar setitik, 5 minit keluar setitik, 5 minit keluar setitik. Logiknya macam mana nak sembahyang? Asyik batal-batal aja. Sebab tu dia nama dia dimaafkan. Sebab tu dia panggil salisil baul. Macam mana orang salisil baul yang dia cakap ni? Orang salisil baul, orang yang keluar 5 minit sekali, 3 minit sekali, seminit sekali air kencing. Dia pertama dia kena tunggu masuk waktu. Sama dia kena tunggu masuk waktu. Dah masuk waktu, wajib masuk bilik air, basuh. Walaupun selepas basuh tu dia keluar balik, tak kira. Ni orang insya-Allah pun sama. Kemudian basuh, lepas basuh wajib sumbat. Allah nak sumbat macam mana? Tak boleh sumbat, tak payah sumbat. Macam tu lah. Dia wajib cawat. Sebelum tu cawat. Cawat tu maksud pakai ketat-ketat. Letak kapas. Dengan kaedah menyerap, iaitu letak kapas, ikat ke apa, buatlah sesuatu yang tidak memudaratkan, yang mana kalau air tu keluar terus dia menyerap. Buatlah macam tu. Kena buat ni, kena buat gini. Kemudian bab basuh, letak kapas, buat sesuatu biar kapas tu melekat, dan biar kalau air kencing tu keluar dia terus menyerap. Terus menyerap, terus menyerap. Okey? Tak boleh buat kalau dia bertakung, tak boleh. Contohnya keluar-keluar ketek ketek tak jatuh tapi takung. Kalau dalam kitab Sabil dalam Muhtadin dia tulis gantung umpama buluh. Kitab Sabilal. Dia nak bagi nampak orang dulu mungkin tak tahu nak buat macam mana. Dia duk menitik 5 minit, 3 minit, seminit sekali, dia gantung buluh. Salah kan gantung buluh. Tak kisahlah, nak ambil hukum tu. Bila dia gantung buluh, air kencing tak kena kat badan. Dia semayang, tak sah. Tak boleh. Gantung umpama buluh tak boleh. Tak boleh. Habis tu macam mana? Dia mesti kaedah menyerap, iaitu keluar air kencing tu terus menyerap. Serap-serap. Sama ada kain ke, kapas ke apa. Kaedah menyerap. Dia bukan kaedah menakung. Ya. Lepas letak tisu apa semua tu, pakailah ketat-ketat dan sebagainya. Ambil wuduk, sembahyang. Sembahyang dengan segera. Itu daimul hadas. Allah akan uji, bukan. Kebanyakannya Allah uji orang yang dah berumur. Bila dah berumur, dah lama sangat duk pakai, tak jaga kesihatan pula tu. Duk tahan kencing apa semua-semua tak jaga, makan tak payah cerita. Makan hantam sajalah. Minum apa semua minum, tak kira gas tak gas. Maka grip tu dah tak ada. Ujung-ujung ataupun bila dah berumur, Allah uji. Bila Allah uji, kalau tak mengaji awal-awal, dia buat macam mana agak-agak? Agak dia buat macam mana? Masa tu macam mana nak tanya? Tanya pun dah rasa dia akan lebih kurang aja. Buat lebih kurang aja. Alah tak apa kot, macam mana dah sakit, Allah maafkanlah, pakai je lah apa-apa. Dia tak buat kaedah tadi. Malah dia tak ambil wuduk dalam waktu. Dia ambil wuduk sebelum waktu. Sebelum masuk isyak dia dah ambil dah wuduk. Tak boleh. Dia kena tunggu masuk dulu waktu. Dan pula tu dia tak ada pergi basuh apa semua, tak ada. Susah dia kata. Maka berjadilah gitu 10 tahun, 15 tahun, meninggal lah dia lepas pada tu. Last dia 15 tahun tu, sumpah orang tak semayang. Kita nak tahu orang tu duduk tempat baik ataupun tempat buruk dekat akhirat, tengok pengakhiran hidup, bukan tengok awal hidup. Awal dia baik apa semua, belum tentu tempatnya baik. Belum tentu. Dia jahat, belum tentu dia tempatnya buruk. Belum tentu. Dia tengok last, nak mati. Bukan nak mati tu ketika bukan, penghujung hayat. Penghujung hayat dia baik ke jahat? Baik, maka kita kata dia tempat dia baik. Penghujung. Sebab kita tak boleh tentu hujung kita baik ke jahat. Sekarang baik-baik je, baru umur berapa? Umur 60 belum tentu. Jadi orang tak semayang baik ke jahat? Nampak macam baik semayang. Semayang apa 15 tahun tak sah? Tak sah kenapa? Duk penyakit tadi. Habis dia buat macam mana? Dia pakai suara dalam gitu aja, keluar tu, dia pergi semayang Zuhur, semayang Maghrib, semayang Isyak, balik dia basuh lah. Gitu. Habis kan keluar sikit-sikit, dah penyakit, nak buat macam mana? Bukan kita minta, Allah faham. Ada main gitu aja. Tak. Ni. Nampak macam tak berlaku kot. Berlaku. Saya ramai dah jumpa. Ramai dah jumpa. Nak buat macam mana? Memang gitulah keadaan kalau tak jaga kesihatan. Malah orang jaga kesihatan pun kadang-kadang kena juga. Kena juga. Jadi inilah orang daimul hadas. Orang daimul hadas. Orang daimul hadas dia kata kat sini
Sama macam orang keluar darah dekat hidung, tunggu masuk waktu dulu, tengah masuk waktu juga, yang mana dia rasa tak berhenti dah sampai habis waktu. Tu lah. Kalau kata mungkin berhenti, wajib tunggu. Kalau tak berhenti dah, masa tu memang dah masuk waktu dah, wajib basuh. Walaupun basuh hidung terus keluar, basuh telinga terus keluar darah, tak apa, wajib basuh. Lepas tu sumbat jika tidak memudaratkan. Jika memudaratkan, jangan sumbat. Masalahnya kalau tak sumbat, dia keluar, nak tahan keluar macam mana? Kalau hidung berdarah macam ni, payah kat tu. Pandai-pandai buat ni, ikat ke apa ke kat bawah ni. Kalau sumbat betul, takut tak boleh nafas. Itulah. Kalau sumbat betul-betul kan, dia tak boleh nafas. Nafas kat mulut. Kalau boleh nafas kat mulut, nafas kat mulut. Habis dia macam mana? Duduk, jatuh. Ha? Sembahyang baring. Sembahyang baring tak keluar darah? Tak boleh lagi rasa. Tak sampai tahap tu. Tak sampai tahap sehingga kena sembahyang baring. Tak. Cuma kena buat sesuatu hidung. Sumbat sebelah ke, tutup dengan apa-apa kat sini, ikat ke, jangan bagi dia jatuh. Buat sesuatu. Letak saja kat luar, ikat slow-slow biar boleh nafas-nafas sikit-sikit ke, sembahyang cepat-cepat ke. Dah akhir sekali tak boleh buat apa dah, kita pun faham, mestilah dimaafkan. Habis tu macam mana kan? Sama macam orang salisul baul. Dan mana nak berhenti ni? Kita berhenti kat kursi lah, baca ni. Dan setengah sikit ya. Dan setengah dinantikan akan dia hingga putus darah, dan jika keluar daripada waktu sekalipun. Ambil pendapat ni senang. Dan dinantikan dia hingga putus darah, dan jika keluar daripada waktu sekalipun. Tengok kejap. Jangan ambil lagi, kita baca dulu. Mutamat ke tak? Kerana dikiaskan masalah ini dengan masalah membasuh kain yang mutanajis, boleh ditakhirkan akan sembahyang hingga bahawa membasuh ia akan dia, dan jika keluar waktunya sekalipun. Dan kaul ini dhaif. Jangan ambil dhaif. Pendapat dhaif kata kalau dia keluar, tunggu sampai berhenti walaupun habis waktu, nanti qada. Tapi pendapat tu dhaif. Dia kiaskan dengan basuh kain. Dia kata kalau kita ada satu ni je kain kita ada najis dan kita mampu untuk basuh. Tapi kalau kita basuh banyak, tak tahulah, buatlah masalah, jadi kita basuh mampu untuk basuh, menyebabkan terkeluar waktu. Ni mungkin ujung waktu kot, pukul 4 suku nak semayang, masuk hutan ke apa, buatlah masalah macam mana pun. Kemudian tengok kain tu bernajis, kain lain tak ada, kain tu je ada untuk sembahyang, tapi kain tu penuh dengan najis. Nak basuh mampu, boleh basuh, tapi kena cari air dekat belah sana. Nak berjalan tu 5 minit 10 minit baru sampai ke sungai, buatlah masalah. Tapi kalau dia pergi nak basuh juga akan terkeluar waktu. Kalau dia sembahyang terus, dia sembahyang kain dia bernajis, kain lain tak ada. Tu dia kata pendapat dhaif kata Bukan pendapat dhaif. Dia kata dikiaskan dengan masalah tu. Boleh tinggal sembahyang, maksudnya tak payah sembahyang walaupun habis waktu, jika kita mampu nak cuci kain yang bernajis. Cuma kalau kita cuci tak sempat sembahyang, habis waktu, boleh walaupun habis waktu, tak berdosa. Okey. Adakah pendapat itu mutamad? Pendapat yang kata tunggu hidung berdarah sampai berhenti walaupun habis waktu, itu dhaif, itu bukan mutamad. Mutamad tak boleh. Okey, yang basuh kain, ni yang basuh kain. Dan qaid dhaif pada masalah berdarah hidung, dhaif. Muktamadnya sembahyang juga walaupun berdarah hidung. Dan muktamad pada masalah membasuh kain, kerana kuasa bagi kita menghilangkan najis pada asalnya, maka lazimlah menghilangkan dia, dan jika keluar waktunya sekalipun. Kalau kain ada najis, bernajis, nak basuh ke dia, nak pergi jalan jap basuh tu menyebabkan masa berlalu dan habis waktu, maka tak boleh sembahyang dengan kain bernajis tu, tak boleh. Dia kena pergi basuh. Habis waktu pun habis waktu lah. Dia kata kat sini. Okey? Itulah pendapat muktamad. Bersalahan pada masalah berdarah hidung. Berdarah hidung tak maaf, tak boleh tunggu. Kena sembahyang juga walaupun keluar darah. Tiada kuasa menghilangkan dia. Kita mana mampu nak berhentikan darah. Darah tu keluar, mana boleh kita nak stop. Kalau kain bernajis, boleh kita pergi untuk basuh. Cuma lambat aja. Tapi ada kuasa. Darah hidung mana ada kuasa, mana tahu Allah je berhentikan, bukan kita. Macam itulah. Maka kerana itulah tiada boleh menanti putusnya, tak boleh tunggu sampai habis. Tak boleh kalau ada masalah darah hidung. Sembahyang aja walaupun keluar darah. Dan wajib kita sembahyang serta memelihara dia daripada keluarnya. Pandai-pandailah buat, letak macam mana, memelihara semampu yang mungkin. Kalau dia menitik-nitik juga, dia maaf lah tu, orang sakit-sakit dah nak kerah-kerah pula.
Dan sah sembahyang orang yang berdarah gusi, yang tak sempat masuk gusi akan datang. Dan sah sembahyang orang yang berdarah gusi, penyakit gusi. Penyakit gusi yang langkah lah juga. Okeylah sikit. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.